Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua penonton Malaysia hari ini dan juga kepada Eli Iskandar, rakan pengacara saya. Hari ini 14 Disember 2020, hari Isnin 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Pastinya kita mengharapkan yang terbaik untuk anda semua. Separuh jalan dah kita di bulan Disember ini bakal melabuhkan tirai beberapa hari sahaja lagi. Semakin lama semakin kita mendebarkan untuk menerima kehadiran 2021 insya-Allah. Ya, insya-Allah 2021 juga hadir dengan berita yang menggembirakan, iaitu pemerolehan vaksin. Ya, solusi kepada segala kesengsaraan, keperitan yang kita alami selama ini. InsyaAllah segalanya kita harapkan yang terbaik. Itu juga merupakan topik kita pada hari ini. Kita akan bincangkan sedikit, sentuh sedikit tentang vaksin COVID-19 yang dikatakan sebagai solusi ini. Selain daripada itu, kita nak tegur juga rakan kita yang berada di sana. Hari ini warnanya gelap sedikit berbanding kebiasaannya. Selalunya warna ceria kan. Hari ini saya pilih warna ini hijau tua. Dia nampak seakan gelap hitam, tapi sebenarnya dia warna hijau. Ada apa-apa dia punya ni ke? Nampak ramping ke? Betul. Saya pilih warna gelap untuk nampak ramping. Pandai ni. Maknanya setiap kali saya pakai gelap ni lah tujuan dia. Betul-betul. Okey, tadi Anim dan Eli bercakap mengenai vaksin COVID-19. Kita lagi 2 minggu menjelang 2021. Pastinya lagi 2 minggu menjelang 2021 ni kita dah sampai ke penghujung tahun. Pastinya dengan kebenaran rentas negeri yang diberikan oleh kerajaan membuatkan ramai yang mengambil kesempatan ini untuk pulang ke kampung. Tapi perlu diingat bahawa walaupun kita pulang ke kampung ni dengan norma yang baru. Bukannya seperti dulu lagi. Kalau dulu bolehlah kita sampai saja ke rumah ibu bapa di kampung tu, kita boleh terus peluk cium mereka. Tapi sekarang ni kalau boleh dengan norma dan SOP yang baru ni, pulang ke kampung tu sebelum kita peluk cium mak bapak kita tu, apa kata kalau kita mandi, bersihkan diri dulu. Barulah bersalaman dan berjumpa ahli keluarga yang lain. Ini untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19. Sudah macam bunyi hari ni. Ya Allah, macam-macam. Kemain bunyi dia betul-betul high tech hari ni. Bukan bila kita buat tugasan kemudian hanya tutup komputer macam saja, kita tak tahu apa yang semuanya ada lagi sedang online kan. Okey, bila bercakap tentang norma dan juga normal baharu ni kan, seperti mana biasa kita pun dah dambakan gambar-gambar yang dibuat naik oleh rakan-rakan Facebook kita, rakan-rakan media sosial kita berkaitan dengan percutian, liburan mereka kan, ada yang pergi air terjun dan sebagainya. Itu pun kita lalukan pada masa yang sama, pastikan adanya SOP. Seolah-olah macam SOP ni dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Betul. Ya. Macam bangun pagi gosok gigi tu dah kira SOP kita pagi. Sekarang kita SOP, tak boleh nak jalankan hari kita kan kalau tak gosok gigi kan. Mungkin boleh lah, tapi tidak sempurna. Begitu juga dengan keadaan norma baharu yang dikatakan kita perlu praktikkan dalam kehidupan kita. Kita tidak jemu untuk ingatkan anda sebagai mereka yang berada di hadapan kita sebagai media elektronik, untuk anda semua memang tidak jemu untuk ingatkan kita sama-sama sebenarnya. Patuhi SOP, kawalan kendiri kita kena jaga. Itu sahaja yang boleh membantu kita insya-Allah. Dalam masa yang sama, usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mendapatkan vaksin. Baru-baru ini juga apabila Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melaporkan ingin menambah sehingga 70% kapasiti untuk mendapatkan vaksin untuk populasi di negara kita. Itu yang disarankan juga oleh pihak KKM. Jadi kita harapkan yang terbaik dengan usaha itu pastinya. Kerana keadaan ini adalah begitu mencabar. Pastinya solusi ini yang dinanti-nantikan. Okey. Seterusnya kita nak kongsikan juga, ini berkaitan dengan rentas negeri selepas telah pun diberikan kelonggaran untuk kita yang berada di PKPB ini, tetapi boleh rentas negeri. Ini kita nak bawakan keadaan di Kelantan. Ada sebuah restoran ni, Marsila, Eli, kalau masa PKPB tetapi tidak boleh rentas negeri itu dijalankan, tak ada orang langsung. Tapi selepas dah dibenarkan rentas negeri, keadaannya berbeza, ramai yang berkunjung. Alhamdulillah, ini juga membuka peluang rezeki yang lebih lagi untuk mereka. Ya, ramai lepas menjana ekonomi negara. Betul. Ya, ramai lepas geram sebablah ada tempat tumpuan makanan yang menarik, ya, tempat bercuti yang menarik, yang geram aja bila ada kelonggaran kan. Dah dapat kelonggaran, ZAS, dan dicatatkanlah bilangan trafik meningkat pada penghujung minggu dan juga kegairan untuk orang ramai balik pulang kampung. Ya, betul. Jadi ayo kita saksikan suasana di sana, Kota Baru, Kelantan. Rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara, kecuali di kawasan PKPD.
Orang ramai mula mengambil kesempatan untuk bertemu ahli keluarga masing-masing di kampung setelah beberapa bulan lalu rentas negeri tidak dibenarkan. Memetik laporan daripada Berita Harian, penjualan tiket bas ke Kelantan habis dijual sebaik sahaja kebenaran rentas negeri diumumkan. Tinjauan kru MHI pula mendapati ramai antara pengguna lebuh raya Pantai Timur LPT juga menuju ke negeri yang sama. Kelantan Darul Naim, sebuah negeri yang kaya dengan sumber asli dan sering menjadi perhatian para pelancong. Minggu lalu, rata-rata masyarakat negeri Kelantan yang tinggal atau bekerja di ibu kota mula pulang ke kampung halaman masing-masing. Ia bagai sirih pulang ke gagang. Tinjauan kami bermula di sekitar kawasan Kota Baru. Ternyata banyak kenderaan yang mula memasuki kawasan bandar di sini. Setelah lebih kurang 2 jam pemantauan dilakukan, kami tiba di sebuah kedai makan yang terletak di Kampung Kerastangan. Pengusaha kedai makan Muhammad Husin berasa lega apabila rentas negeri dibenarkan kerana kedai makannya ini kembali dibanjiri pelanggan. Sebelum kita boleh rentas negeri baru ni tu, kesan dia amat-amat teruk lah. Boleh katakan sale saya ni drop 90%. Sale saya drop. Lepas tu selepas pada kemarin dulu, hari Rabu hari Rabu tu barulah nampak kesan. Hari ni boleh tengok kesan dia memang amat-amat membantulah kepada kami peniaga-peniaga, terutamanya pihak restoran ni. Ramai yang ambil peluang yang bawa anak-anak untuk melancong pun ramai juga, yang orang luar daripada KL, daripada Johor apa semua ramai dah datang ke Kota Baru. Bukan sahaja pelancong daripada luar, penduduk tetap negeri Cik Siti Wan Kembang juga rindu akan suasana sebelum PKP dilaksanakan. Tamu berdoa, Cleo ke Budu dengan ayah saya dia. Sekarang lagi gula telur. Lama tak mari. Semua. Alhamdulillah, siapa hajat semua. Lama sangat dah tak makan family ni sebenarnya. Masa PKP banyak 2 orang, 3 orang semeja jadi terhak lah. Jadi bila semalam dah Menteri Keselamatan Istiha bebas dah Kota Baru ni. Jadi kita pun siap awal lagi lah. Nak mari ni, nak makan nasi ulam cikgu ni. Sebab sebelum ni pun tengok memang sunyi lah nasi ulam cikgu ni. 2-3 hari lepas memang tak ada orang sengerti. Hari ni nampak alhamdulillah lah, ramai lah. Jadi baguslah bila dia dah buka balik perintah kawalan pergerakan ni. Boleh getah pergi mari ni, jadi orang niaga pun nampak cerah baliklah peluang ya. Meskipun kelonggaran rentas negeri dibenarkan pihak kerajaan, rakyat diseru agar terus mematuhi SOP yang diarahkan. Sentiasa memakai pelitup muka, membasuh tangan dan menjaga penjarakan fizikal. Kita mampu memutuskan rantaian COVID-19 ini jika mematuhi arahan yang ditetapkan. Ingat, walaupun kelonggaran rentas negeri telah diberikan, sentiasa patuh SOP. Dan melihat visual itu tadi seronok kan, tengok ramai berkumpul. Tapi ialah kita risau juga dengan mungkin penularan dan sebagainya. Itu yang pentingnya kita tekankan supaya sentiasa patuh SOP. Ya, tempat makan pun kita nampak dijarakkan sikit. Sebab kalau tempat yang disebut tu nasi gulai cikgu. Memang begini sentiasa. Ya, sentiasa. Teringat-ingat dia punya ikan keli yang besar tahu tangan ni. Kan. Ikan keli goreng besar ni tahu. Ikan keli goreng. Ya, betul ya. Itu antara yang mungkin menjadi satu berita baik kepada peniaga-peniaga kerana keadaan rentas negeri ini memberikan peluang kepada mereka untuk mencari rezeki semula. Sinar harapan baru bagi mereka untuk mendapatkan customer ataupun pelanggan. Okey, itu yang dikongsikan. Seterusnya kita nak kongsikan juga keadaan ataupun kes positif COVID-19 yang berlaku di Malaysia setakat ini. Semalam ya, kes baharu dicatatkan 1,229 kes. Dengan kematian kini, jumlah kematiannya adalah 415. 4 kematian baharu yang telah pun dicatatkan.
dan menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia 83,475 kes. Dan melihat kepada peningkatan kes COVID-19 semalam, negeri Selangor masih lagi mencatatkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 435 kes ataupun sebanyak 35.4% kes daripada keseluruhan kes. Dan juga negeri Sabah terdapat 333 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 131 kes. Dan semalam juga terdapat pertambahan sebanyak 6 kluster baru COVID-19. Dan kalau boleh anda lihat di paparan kaca TV anda sekarang adalah mengenai kes baru yang ada di Malaysia. Ya. Dan itu adalah kes kematiannya. Rata-rata kita lihat setiap negeri itu ada pertambahan. Tidak ada yang kekal angka yang sama. Maknanya ia masih lagi menular. Masih lagi. Cuma mungkin tadi kita kongsikan sedikit gambaran berada di Kelantan. Kelantan tidak mencatatkan apa-apa kes barulah. Itu yang mungkin sedikit tidak merisaukanlah bagi mereka. Tapi apa pun seperti yang Eli katakan, ia tidak tetap, ia tidak kekal nombornya. Akan bersilih ganti nombor, bertambah ataupun berkurang. Kerana ini melibatkan pergerakan kita. Kalau seorang dah dijangkiti, pergerakannya ke satu lagi dan bagaimana pula dijangkiti ataupun tidak, itu sahaja yang menjadikan tambah ataupun tidak kes yang berlaku di Malaysia. Okey, itu berkaitan dengan kes baru COVID-19 di Malaysia. Kita ingin kongsikan pula apa yang menarik. Eli Iskandar nak mulakan dahulu ke? Saya rasa berita harian dulu sebab saya cerita ni sangat... Baik, boleh. Baik. Harian Metro terlebih dahulu saya kongsikan. Ini berkaitan dengan satu lagi kes yang berlaku dalam keluarga. Baru-baru ini kita tahu tentang seorang bapa tikam anak. Tapi apa yang kita dapatkan, jiran-jiran kata semua bapanya itu seperti orang yang tidak ada masalah. Maknanya tidak dikatakan di bawah pengaruh dadah dan sebagainya, tapi masih lagi berlaku kes-kes begitu. Satu lagi kes yang berlaku, saya nak kongsikan halaman 2, tekanan akibat cerai. Apa yang berlaku adalah lelaki itu tikam bayi perempuan yang berusia 18 bulan yang turut didapati positif metafetamin. Lelaki itulah suspek didapati positif metafetamin. Sedikit saya bacakan petikan hasil ujian saringan awal air kencing dilakukan terhadap suspek mendapati dia positif dadah jenis metafetamin dan juga mangsa kini dilaporkan stabil selepas selamat menjalani pembedahan di HKL namun masih ditempatkan di unit rawatan rapi ICU hospital berkenaan. Ini berlaku apabila jiran nampak situasi yang cemas apabila ibu suspek ini keluar dan minta pertolongan selepas suspek mengunci dia dan bayi perempuannya di dalam rumah. Selepas bomba dan juga pihak polis datang tiba, ketuk pintu tak buka dan pihak polis terpaksa pecahkan pintu untuk memaksa lelaki ataupun suspek itu keluar. Dan apabila pihak polis berjaya untuk tembus untuk masuk ke dalam rumah itu, didapati anak bayi perempuan itu 18 bulan ditikam oleh suspek berkenaan. Ini adalah antara permasalahan yang berlaku. Stres akibat cerai. Kita juga pernah bawakan isu ini, bangkitkan isu ini. Dalam keadaan PKP ini, hilang pekerjaan dan kes cerai meningkat. Ini semua menyumbang kepada statistik jenayah yang berlaku dalam keluarga. Kita harapkan perkabaran begini tidak kerap kita dengarlah. Apabila kelonggaran diberikan ini, cubalah lempiaskan segala kemarahan, kegusaran itu pada tempat-tempat yang sepatutnya pergi bercuti, pergi berlibur, sisi keluarga kan. Dan ialah sebab ialah terkurung ni tak siapa je suka berkurung. Manusia ni adalah makhluk sosial. Kan kita suka bertemu, bersua, bergembira dan sebagainya. Okey, itu antara perkongsian di Metro. Saya kongsi di NST dulu ya. News Straits Times ni bawakan berita yang cukup menyedihkan. Bermuka hadapan bawakan Farewell Tigers. Melor, one of the 3 celebrated Malayan Tiger Cubs, greeted with much fanfare when they were born in Zoo Negara last year, has died. Salah satu seekor daripada 3 anak harimau Melaya yang dilahirkan di Zoo Negara mati lemas ekoran banjir baru-baru ini. Disebutkan di sini, only her brothers Hebat and Wira remain. This is not just a setback for the ailing zoo but also the critically endangered species. 2 kesan yang berlaku. Satu, kesan akibat COVID-19 ini yang membuatkan Zoo Negara
tidak dapat beroperasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian situasi kematian anak harimau Melaya ini. Di muka surat 2 ada perinciannya. Ini anda boleh baca, Tiger Cubs Death Another Blow to Zoo Negara. Pada masa yang sama dikongsikan juga di halaman ketiga bercakap tentang zoo blessed with 55 babies. Ada kelahiran, 55 kelahiran ni tahun ni. Tahun ini? Okey. Hit by financial losses and the death of a prized Malayan tiger cub, Zoo Negara is ready to leave 2020 behind. But the year has also offered a sliver of good news. A sliver of good news sebenarnya to the National Zoo. The absence of visitors for large parts of the year due to the enforcement of the movement control order has apparently led to more mating among animals, which has resulted in 55 new babies. Ini baby PKP lah ni semua ni. 55 bayi PKP. Allah, bayi PKP 55. Tak apa, kita raikan. Ya, betul. Cucu cicit 55 itu ke Zoo Negara. Maknanya tekanan kehadiran pengunjung di Zoo Negara itu kurang sikit sebab ataupun tidak ada. Mereka dapat privacy sikit. Ya, betul. 55 ya. Tahniah kita ucapkan kepada Zoo Negara. Semoga dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya lah ya, kelompok haiwan yang lahir ini. Okey, itu di NST. Tapi awak switch nampak? mata tadi. Tadi itu style. Hurufnya kecil. Satu jauh, satu dekat dah. Ya. Okey, silakan. Faktor usia. Ya. Tak apa. Marsila. Okey, seterusnya kita dah habiskan 55 baby tu kan. Okey, kita nak kongsi pula mengenai perkembangan di berita harian. Ini berita baik yang melegakan di sebalik kerisauan kita mengenai peningkatan kes COVID-19 yang berlaku saban hari, di mana bekalan vaksin COVID-19 untuk 70% rakyat daripada 30% yang sudah ditempah. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengarahkan pembekal diminta untuk menyegerakan penghantaran bekalan berbanding jadual asal Mac tahun depan demi menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat negara ini. Perinciannya ada di halaman kedua. Pada 24 November lalu, Malaysia dilaporkan akan mendapatkan bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat farmaseutical Pfizer bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat di negara ini. Dan Malaysia hingga kini telah membelanjakan lebih 2 bilion ringgit daripada 3 bilion ringgit diperuntukkan untuk membeli 30% vaksin. Dan kumpulan berisiko tinggi termasuk petugas Barisan Harapan, warga emas dan pesakit yang menghidap penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, diabetes, pernafasan kronik dan lain-lain adalah diberi keutamaan. Dan katanya keberkesanan vaksin itu adalah sebanyak 95%. Ini adalah berita gembira untuk kita pada tahun 2021 nanti. Dan seterusnya saya nak kongsikan ini adalah juga berita gembira di mana berita yang cukup membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia. Wanita berdarah Malaysia, Datuk Bandar di California. Di sini seorang wanita yang memiliki susur galur dari Malaysia mencipta sejarah apabila menjadi wanita bukan kulit putih paling muda dilantik sebagai Datuk Bandar di California, Amerika Syarikat. Jocelyn Yeo, 25 tahun, dilantik sebagai Datuk Bandar East Vale, sebuah bandar di wilayah Riverside, California selepas berkhidmat sebagai ahli majlis bandar East Vale pada tahun 2018. Dan beliau juga katanya sangat berbangga dan bersyukur dengan peluang yang diberikan untuk berkhidmat sebagai Datuk Bandar East Vale. Dan katanya lagi tanggungjawab sebagai seorang ibu dan bayi berusia 6 bulan turut membakar semangatnya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dan untuk rekod, ibunya dari Vietnam manakala bapanya berasal dari Malaysia dan datang ke Amerika Syarikat pada 1980-an untuk melanjutkan pengajian. Itu dia tahniah kita ucapkan kepada Datuk Bandar di California, Amerika Syarikat yang baru, iaitu Jocelyn Yeo. Dan seterusnya saya nak kongsikan ini sedikit perkongsian mengenai setelah 3 musim bersiaran, I Can See Your Voice Malaysia bakal kembali untuk musim keempat, di mana sesi uji bakat ini telah dibuka secara atas talian dari 14 Disember hingga 3 Januari 2021. Dan untuk maklumat lanjut serta terma dan syarat, anda boleh layari www.extra.com.my/ICSYVMY. I Can See Your Voice Malaysia. Jangan lihat apa yang anda percaya. Baik, selepas ini kita saksikan dulu promo I Can See Your Voice. Syuk, kamu di mana? Saya di belakang awak, Sean. Wow, Syuk.
Ada titik penyiasat kita surat bongkar. Pakcik-makcik dan jiran pada kampung gembira minta borong uji bakat pada saya. Tapi kali ini kita ada uji bakat norma baru secara online saja. Mereka hanya perlu hantar video nyanyian mereka ke www.extra.com.my/ICSYVMY. Semudah ABC. B, hai B. Ni dah tak perlu kau uji bakat. Syaratnya muat naik video, warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas dan nyanyi tanpa muzik. Isikan borang penyertaan dengan maklumat yang tepat dan benar. Tempoh penyertaan daripada 14 Disember sehingga 3 Januari 2021. Sesiapa pun boleh hantar penyertaan. Tak kisah suara anda sedap ataupun sumbang. Yang terpilih akan dihubungi. Itu dia I Can See Your Voice Malaysia musim yang keempat. Jangan lupa untuk support mereka, untuk sokong mereka dengan pada 14 Disember hingga 3 Januari nanti. Maklumat lanjut macam biasa www.extra.com.my/ICSYVMY. Okey, kita nak kongsikan pula antara isu yang berbangkit. Ini berkaitan dengan bagaimana masa depan ataupun keadaan ekonomi penggiat-penggiat muzik tanah air yang bernaung di bawah dua badan berlesen iaitu RPM dan juga Prism. Baru-baru ini bangkit isu yang tertunggak bayan royalti dan sebagainya. Sebenarnya isu ini telah pun berlangsung pada 2018 lagi. Tapi tahun ini setelah beberapa perbincangan dan juga pertikaian telah pun dilakukan, akhirnya jumpa jalan yang mana akan diberikan RM500 royalti akan diberikan pada bulan Januari. Tapi masih lagi ada beberapa isu yang ingin kita huraikan di sini. Jadi kita alu-alukanlah kedatangan dan juga meraihkan tetamu istimewa kami di studio MSI, Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk menerima jemputan kami di sini. Terima kasih banyak-banyak. Kita bercerita tentang keadaan ataupun isu royalti bagi penggiat seni, penggiat muzik tanah air sebenarnya yang bernaung di bawah RPM dan juga Prism. Isu yang telah pun dilakukan pada tahun 2018 lagi sebenarnya, dan kali ini jumpa satu jalan penyelesaian. Alhamdulillah. Tapi mungkin yang ingin dikongsikan selepas keputusan telah pun dilakukan RM500 untuk mereka. Bagaimana dengan penjelasannya Datuk? Silakan. Ya, pertama sekali terima kasih kepada TV3 dan Anim yang memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk hadir ke MSI pada pagi ini. Yang mana ini satu peluang terbaiklah untuk kita wawarkan keputusan dalam mesyuarat kita pada 9 bulan yang lalu. Yang mana satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh performers, music performers, terutamanya penyanyi dan pemuzik yang menemui jalan buntu sejak daripada 2018 lagi apabila isu royalti ini dikatakan suatu isu yang sukar untuk diselesaikan. Tapi alhamdulillah pada 9 bulan yang lalu mesyuarat dihadiri oleh Datuk Sheila Majid yang mewakili RPM, kemudian Datuk M Nasir MACP dan juga Cik Rosmin daripada PPM. Jadi keputusan yang dibuat dan juga dihadiri oleh MDI daripada Department of Insolvency yang mewakili Prism. Jadi dapatan daripada mesyuarat tersebut yang pentingnya ialah MDI bersetuju untuk memberi pendahuluan dahulu untuk royalti pada tahun 2018 tersebut sebanyak RM500. Dan saya cadangkan supaya ianya diberi dalam bulan ni, bulan 12 ni. Memandangkan kita dah tahu bahawa di musim COVID ni ramai yang terkesan, ramai yang hilang pendapatan. Jadi saya minta supaya diselesaikan dalam bulan Disember. Pada mulanya MDI bersetuju, Department of Insolvency, tapi akhirnya dia kemudian bila di ujung mesyuarat tersebut, dia hantar memo kepada saya, dia kata mungkin tak sempat. Kerana akaun untuk bulan 12 ni nak dah tutup. Tapi dia kata insya-Allah pada bulan Januari, awal Januari ia akan selesaikan. Jadi saya rasa ia satu berita yang baiklah, walaupun dia katakan bahawa betul ke tak betul ke. Tapi pada saya kita pegang pada janji, dan janji Sulawesi ini saya rasa profesional, dan kita doalah agar
apa yang janji itu dapat ditunaikan insya-Allah. Dan ini juga menjawab persoalan pertikaian yang kenapa dikatakan pada awalnya nak bagi pada bulan Disember, tapi selepas itu diputuskan untuk bagi pada bulan Januari. Kita harapkan yang terbaik juga untuk penggiat muzik tanah air. Cuma mungkin antara yang dikatakan di sini hampir 1,000 penyanyi dan juga pemuzik yang berada di bawah RPM dan juga Prism. Bagi mereka yang tidak bernaung di bawah RPM dan juga Prism dan mungkin secara minit-minit akhir ini untuk mengetahui apabila dapat royalty dan mereka akan register, mendaftarkan diri dan sebagainya. Adakah mereka juga tergolong bagi mereka yang mendapat royalty sebanyak RM500 itu, Datuk? Jadi kalau baru sekarang nak daftar dengan Prism, Prism dah gulung dah. Maka dia tak termasuk. Cuma isunya sekarang ialah mereka yang berdaftar dengan Prism dan juga RPM ini ada berlaku penindanan nama. Ada di ahli RPM dan masa sama ia ahli Prism. Jadi masa yang lama diambil ini adalah untuk nak asingkan yang mana Prism, yang mana RPM. Jadi mengambil masa yang panjang, ditambah pula oleh kerana keadaan Prism tersebut yang pengusahanya dikatakan bermasalah. Lantaran itu maka diambil tindakan untuk digulung. Jadi bila digulung, jadi duit ataupun royalty yang masih dipegang oleh sebelum ni royalty ini dikutip oleh satu badan saja, MRM. Jadi MRM ni yang akan agihkan duit tersebut pada MUCP, RPM, PPM dan Prism. Jadi bila Prism minimum masalah untuk nak diagihkan sebab MRM dia tak boleh bagi just as simple as that bagi itu saja. Dia kena verify semua sekali. Jadi bila Prism buntu untuk nak beri satu putusan yang muktamad dengan MRM, jadi MRM dipegang duit tersebut. Jadi duit yang 2018 ini adalah performance mereka daripada sepanjang 2018. Jadi kalau sekarang daftar, oleh kerana sekarang dah dapat duit masa ini daftar, memang berlaku. Beli duit ni sekarang ni tambah pula COVID, duit ni something yang cukup berharga. Jadi bila hal tersebut kita ambil kira daripada 2018 saja bagi mereka ahli Prism. Bila berkata tentang keadaan yang ialah royalty ini dan hampir 11.7 juta yang melibatkan royalty yang perlu diberikan tertunggak daripada tahun 2018 ini. Bagaimana agihannya selepas wang pendahuluan RM500 ini diberikan pada bulan Januari dan seterusnya tu adakah pembayarannya, prosesnya dilakukan bagaimana, Datuk? Matlamatnya ialah apabila kita mulakan dahulu bagi berbahagian reti ini bulan Januari nanti, kita berharap mana-mana yang membuat performance pada pada tahun 2018 dulu akan tampil dengan bukti, kemudian kita ada satu badan yang verify. Mungkin badan tersebut akan rujuk dengan TV3 mungkin. Rujuk dengan bagi RPM. Membuktikan ada persembahan bahawa ada dilakukan. persembahan. Jadi kalau ada, kita bayar. Jadi RM500 ini sekadar pendahuluan untuk nak maklum, nak wawarkan kepada semua performers yang bernaung di bawah Prism sepanjang tahun 2018 supaya tampil untuk menyatakan bahawa saya juga perform pada tahun tersebut. Jadi kalau ada bukti dan kita verify ianya betul, kita akan bayar. Adakah prosedur ini juga dilakukan bagi lagu-lagu mereka yang dimainkan di kompleks Beli Belah, di hotel dan sebagainya? Lagu-lagu setiap tahun kan bermula pada tahun 2018 dimainkan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Adakah mereka juga tertakluk untuk melakukan prosedur membuktikan persembahan ataupun lagu mereka dimainkan dan dapat royalty di sebalik itu? Ya. Pengusaha hotel, pengusaha showroom, karaoke, radio, mana semua sekali yang terlibat, yang suara mereka diperdengarkan, mereka layak untuk dapat royalty. Mana semua sekali. Bagi mereka yang mendengar tentang perbincangan kita pada hari ini, Datuk, pastinya inginkan sedikit jaminan apabila mendengar royalty akan diberikan. Tapi selepas itu bagaimana pembayaran berkala yang dilakukan oleh pihak yang tertentu sendiri? Jaminan daripada pihak KPDNHP sendiri? Kita berjamin sebab kita dah mendapat satu keyakinan daripada MDI, Department of Insolvency, bahawa benda ini akan dapat dimulakan pada Januari tahun depan. Kemudian seterusnya sehingga duit 11.7 juta ini habis diagihkan. Bila habis, selesai masalah. Tapi saya rasa bukan satu kerja yang mudah kerana ianya melibatkan banyak pihak. Jadi kita berharap
bagi sesiapa yang ada maklumat ataupun yang terlibat dengan PRISM ini supaya tampil ke depan, bertemu dengan kita dan juga berbincang dan sediakan dengan buktinya sekali untuk kita verify, untuk kita sahkan bahawa mereka ni betul-betul adalah performers sepanjang 2018 dan bernaung di bawah PRISM. Jadi kalau itu, maka kita akan buat agihan. Okey. Dan agihan ini dibuat oleh MRM, bukan MyPo. Okey. MyPo ni kita badan yang memudah cara. Kita satu badan yang facilitate apa yang berlaku. Baik. Untuk kesenangan, kesihatan bagi pihak end user macam restoran, karaoke, hotel dan sebagainya dan juga pemuzik. Kita boleh cari. Dan kalau ada isu yang dispute, kita boleh bawa kepada tribunal tuntutan hak cipta. Boleh bincang situ. Okay. Mungkin kata-kata akhir daripada Datuk sendiri bagi penggiat muzik tanah air yang pastinya risau, tak ada show, tak ada persembahan, tidak ada pendapatan mereka. Mengharapkan ini adalah mungkin sumber yang orang kata dapat membantu melangsungkan kehidupan mereka. Sebelum mereka berfikirkan lebih serius lagi, mungkin daripada Datuk sendiri selaku individu yang akan memudah cara segala usaha yang dilakukan ini. Silakan. Kita menyedari ramai yang terkesan dengan COVID-19 ini. Dari segi peniaga, dari segi pemuzik dan semua orang terkesan seluruh dunia. Dan ini satu peristiwa yang tak pernah berlaku. Yang tak pernah berlaku dan tak pernah dijangka untuk berlaku. Di mana satu masa dunia akan lockdown semua sekali. Betul. Bukan sahaja tempat hiburan, Mekah pun lockdown. Bukan sahaja kasino ditutup, tempat ibadat pun ditutup. Betul. Jadi oleh kerana hal tersebut, kita sebagai kerajaan yang prihatin, kerajaan yang memahami denyut nadi rakyat, kita faham dan ramai kawan-kawan saya yang performer sama ada pemuzik, pelakon dan sebagainya mengadu bagaimana untuk nak meneruskan kesinambungan. That's why isu PRISM dan isu realiti ini timbul. Kalau selama ni mungkin penyanyi ni ada pendapatan. Tapi bila berlaku COVID, ada dapat surat khabar bahawa pelakon minta sumbangan JKM. Pelakon kutip duit untuk nak derma untuk nak meneruskan kehidupan. Jadi kita terasa kita mengambil inisiatif untuk menyediakan hal tersebut. Jadi kita pun panggil mesyuarat, 2-3 hari mesyuarat sebab kita ni segala pemudah cara. Ya, betul. Yang punya badan macam kita nak kahwin. Kita tak nak kahwin paksa. Kita nak kahwin biar semua bersetuju. Jadi bila PRISM digulung, maka MDA ambil peranan. Kemudian bila dah ambil peranan, kita duduk semeja berbincang bagaimana nak menyelesaikan masalah klien di bawah. Jadi kita ambil satu keputusan. Cuma apa yang saya boleh nyatakan di sini bahawa dalam keadaan semua terdekat ini, marilah kita bersama. Betul. Kita ketepikan perbezaan, kita cari satu titik pertemuan agar kita duduk dalam keadaan yang harmoni, yang damai dan insya-Allah akan ada jalan di hujung terowong, cahaya di hujung terowong. Terima kasih Datuk. Satu penjelasan yang saya kira ini dapat melegakan sedikit bagi mereka yang bernaung di bawah RPM dan juga PRISM. Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bersama dengan kita pada hari ini di MHI. Ini adalah sedikit penjelasan bagi anda penggiat muzik tanah air, hampir 1,000 penggiat muzik tanah air. InsyaAllah ada sinar harapan untuk anda semua kerana ini yang diusahakan. Seperti yang dikatakan tadi, bersabar dan terus berdoa agar ada bantuan yang akan diberikan kepada anda, insyaAllah. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini, kita ingin bincangkan tentang vaksin COVID-19 di MHI seketika nanti. Akhir-akhir ini, bilangan kes positif COVID-19 di Malaysia kerap kali mencecah 4 angka dan ini suatu perkembangan yang membimbangkan. Bagaimanapun, ada beberapa negara yang sudah mendapatkan vaksin bagi melawan virus ini, antaranya United Kingdom dan jiran terdekat Indonesia. 8 Disember lalu, seorang wanita warga emas Britain, Margaret Keenan, berusia 90 tahun, dilaporkan menjadi individu pertama di dunia yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Media tempatan turut memaklumkan suntikan yang diterima ialah satu daripada 800,000 dos vaksin Pfizer-BioNTech yang bakal diedarkan ke negara itu tidak lama lagi. Dan dijangka
Seramai 4 juta individu di negara itu akan memperoleh vaksin ini. Sementara itu, di Indonesia, sebanyak 1.2 juta dos vaksin juga sudah diterbangkan dari China ke negara itu pada 6 Disember lalu. Vaksin Sinovac buatan China ialah satu daripada 6 vaksin yang bakal digunakan di negara itu. Gerakan vaksinasi yang sudah dimulakan di beberapa negara turut memberi sinar harapan kepada Malaysia dalam usaha mengekang pandemik COVID-19. Menjadi antara terawal, negara dijangka akan memperoleh vaksin COVID-19 bermula suku pertama 2021. Ini kita bercerita tentang sinar harapan bukan sahaja untuk kita di Malaysia tapi seluruh dunia sebenarnya. Apa yang dikabarkan baru-baru ini 70% yang permintaan ingin ditambah digesakan oleh Perdana Menteri kita untuk mendapatkan vaksin bagi menampung populasi di negara kita. Kita ingin bercerita lebih lanjut lagi tentang vaksin COVID-19. Dengan itu kita ingin memperkenalkan Marsila Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Baik. Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, Doktor, kita bercerita seperti yang dikabarkan tadi kan, beberapa negara telah pun mendapatkan vaksin dan telah pun diuji ke atas seorang wanita berusia 90 tahun dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan perkembangan vaksin COVID-19. Kita bercerita tentang kita lah di Malaysia ini juga mula 30% dan selepas itu diminta kepada 70%. Melihat kepada peratusan yang akan menampung populasi negara kita itu, apakah yang dikatakan dengan negara kita ini memerlukan lebih daripada itu? Ataupun bagaimana, Doktor? Okey, jadi daripada segi jumlah peratusan yang diperlukan oleh negara kita, anggaran kita adalah lebih kurang 60 ke 70% daripada populasi kita dapat diberi vaksinasi COVID-19 ini. Mana eventually kita harap itu yang maksima dia. Ya. Tapi masalah dia kita perlu dapat supply dia tu secara berperingkat. Sebab vaksin ini dia punya supply and demand tu banyak demand daripada seluruh dunia. Dan kita perlu mendapatkan vaksin ini daripada pengeluar-pengeluar yang dapat mengeluarkan vaksin yang terbukti berkesan. Itu kita punya challenges sekarang ni. Okey, baik Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit proses untuk kita mendapatkan vaksin itu bagaimana, Doktor? Jadi proses untuk mendapatkan vaksin ini kita perlu lihat daripada segi kualiti pembuatan vaksin itu dulu ya. Yang keduanya kita perlu lihat daripada segi keberkesanan vaksin itu terhadap pencegahan penyakit yang tertentu ya. Dari tiganya kita kena lihat daripada segi keselamatan sama ada vaksin itu apabila digunakan kepada rakyat kita ia selamat dan mampu berkesan untuk mencegah COVID-19. Setakat ini daripada syarikat farmaceutical Pfizer yang paling berkesan ya 95% katanya. Buat setakat ini daripada lebih kurang 13 vaksin yang telah mencapai fasa ketiga, syarikat Pfizer BioNTech itu mereka telah mengemukakan interim analysis mereka ya. Jadi saya nak tunjukkan vaksin ni sebagai contohnya ini merupakan COVID-19 virus tu. Jadi yang dalam COVID-19 virus tu dia ada RNA. RNA itu maknanya ribonucleic acid, dia merupakan kod genetik untuk virus itu ya. Jadi apa yang kita dapati daripada vaksin yang dibangunkan oleh Pfizer yang kita Pfizer BioNTech tu dia mengambil jujukan RNA itu dan lebih kurang 10,000 kilobase, maknanya dia punya tak semua dia ambil sedikit untuk membentuk, untuk mengajar ataupun melatih tubuh kita mengenal corona virus ini. Jadi kita bukan beri virus yang hidup kepada manusia, tapi kita beri dia punya jujukan RNA itu, kita selaputkan dia dalam lipid nanopartikel menyerupai virus ini tapi bukan virus ini. Jadi bila dia masuk dalam tubuh badan kita, tubuh badan kita dapat diajar. Kalau lain kali kita jumpa spike protein ini, tubuh badan kita tahu untuk
tahu untuk Melawannya. membentuk antibody dan juga sel immunity kepada virus itu. Itu je punya konsep dia. Jadi bila memahami konsep ini, apakah vaksin ini juga akan dilakukan pada mereka yang dah terkena jangkitan COVID-19? Bagaimana ia akan bergerak? Jadi buat masa ini, bila kita buat kajian itu, dia melalui fasa-fasa yang pelbagai fasa. Ya. Fasa preclinical, fasa klinikal para 1, phase 1, phase 2, phase 3. Okey. Jadi bila dia membuat kajian, jadi vaksin ini akan diberikan kepada semua rakyat. Sama ada dia telah mendapat jangkitan ataupun tidak. Tapi of course dia punya dari segi priority dia, kita bagi pada orang yang terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini, yang paling tinggi terdedah. Sebagai contohnya frontliners, orang yang terlalu berdepan dengan COVID-19 di lapangan, dan juga orang-orang yang di petugas kesihatan, lepas itu anggota tentera, anggota polis, immigration. Jadi the frontliners. Jadi kita beri pada mereka dahulu. Okey, maknanya selepas diberikan kepada frontliners, kemudian diberikan kepada mereka yang berisiko terkena COVID-19 ataupun yang sudah dijangkiti. Tak, kita bagi pada yang berisiko tinggi dahulu. Yang berisiko tinggi itu maknanya mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun. Kalau macam di UK itu mereka yang berumur lebih daripada 80 tahun. Macam grandmother yang 90 years old kan, itu maknanya dia berisiko tinggi. Jadi mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun ataupun yang 70 tahun, lepas tu kita beri kepada orang-orang yang ada comorbidity. Mereka yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit pelbagai. Penyakit kronik. Yang sebab kalau orang ini mendapat COVID-19, kemungkinan mereka untuk mendapat komplikasi amat tinggi. Jadi kita bagi pada orang yang berisiko tinggi dahulu. Bagaimana dengan individu yang pernah dijangkiti pula? Jadi individu yang pernah dijangkiti, daripada tanggapan ataupun daripada kajian, mereka mungkin ada immunity dalam beberapa bulan. Tapi kemungkinan mereka untuk dijangkiti semula itu masih ada, sebab kita ada beberapa reports yang mereka ada reinfection. Jadi kita tak ada buat kajian yang terperinci sama ada orang yang sudah dapat COVID-19 perlu diberi vaksin atau tidak. Tapi sebab bila punya supply dia sikit, jadi kita bagi pada yang priority tinggi dulu. Orang yang berisiko tinggi dahulu. Jadi mereka yang pernah mendapat jangkitan, kita jangkakan mereka bukan prioriti yang tinggi untuk dapat vaksin ini. Okey, dikatakan penerimaan vaksin itu berkala, bukanlah sekali itu kita dapat untuk semua peratusan itu. Dan macam mana dengan kita nak memahami yang selepas prioriti ataupun keutamaan itu telah pun dilakukan, dan kita sebagai rakyat ini haruslah menunggu untuk penerimaan vaksin yang seterusnya. Ya, itu vaksin ini bukan satu saja strategi kita untuk menghadapi COVID-19 ya. Dia merupakan salah satu daripada strategi yang boleh kita gunakan. Jadi sementara rakyat Malaysia menunggu kehadiran vaksin untuk diberi pada semua, jadi kita masih memerlukan rakyat Malaysia menggunakan pelitup muka di tempat yang sesak, sempit, jangan kita bersembang terlampau dekat dan sebagainya. Kita masih lagi perlu amalkan 3W tu. Basuh tangan, lepas tu kita memberi nasihat kesihatan yang bagus dan sebagainya. Itu merupakan norma-norma baru yang boleh kita lakukan. Jadi sebab bila supply vaksin ni adalah secara berperingkat, kita bagi 2% dulu atau 3% dulu, lepas tu 5% dulu, sehingga kita capai angka 70% yang dapat kita beri vaksinasi. Dan pada ketika itu, InsyaAllah imuniti kelompok dapat kita capai dan kita dapat putuskan rantaian COVID-19, transmisi COVID-19. Ada negara yang mengambil vaksin ini 2 kali ganda sampai 200% untuk populasi yang sangat rendah di negara mereka. Doktor melihat keperluan ini adalah disebabkan atas dasar apa? Masa kita mula dapat COVID-19 kan, mereka mencari pelbagai kaedah bagaimana nak menghadapi pandemik ini. Jadi saya rasa bagi negara-negara yang mempunyai kewangan dan dana yang tinggi kan, di over demand dan sebagainya. Walaupun vaksin ni dia in high demand, jadi kita tak tahu sama ada vaksin yang pelbagai ini mana satu vaksin yang akan dapat efikasi yang tinggi. Jadi dia beli semua. Tapi dalam masa beberapa bulan ataupun tahun selepas diorang lakukan penyelidikan, didapati
ada banyak vaksin yang mencapai tahap efikasi yang tinggi. Sebagai contoh, yang vaksin Pfizer-BioNTech ni dilaporkan 95% efikasi. Ada juga vaksin yang daripada Moderna, dia kata 94.5. Dan juga daripada AstraZeneca, dia katakan 70%. Dan ada pelbagai vaksin-vaksin lain yang sedang dalam pembangunan dia mengatakan dia telah mencapai tahap yang tinggi. Jadi negara-negara yang mempunyai dana yang banyak, dia beli semua, dia booking, advance booking pada semua vaksin-vaksin. Jadi bila akhirnya dia dapati dia melebihi daripada keperluan negara mereka. Okey, untuk kita punya pemahaman, bagaimana vaksin ini disimpan? Melihat kepada penerimaan dia bukan sekaligus. Vaksin ini disimpan dari segi bagaimana, doktor? Dia bergantung kepada jenis-jenis vaksin. Jadi vaksin yang saya cakap tadi yang jenis daripada mRNA, messenger RNA ini, dia sebab RNA ini very fragile. Dia perlu disimpan pada suhu yang rendah ya. Jadi memerlukan suhu yang rendah dan sebagainya. Jadi pada jenis-jenis vaksin yang lain dia perlukan suhu yang rendah tapi tidak serendah vaksin daripada Pfizer-BioNTech dan Moderna. 2 degree ke 8 degree centigrade. Yang vaksin Moderna tu -20. Kalau vaksin Pfizer tu BioNTech -70. Jadi penyimpanan tu satu hal yang kritikal juga untuk kita dan masalah logistik, masalah perlaksanaan dan sebagainya kita perlu perhatikan juga. Jadi doktor, bagaimana pemantauan dan apa jaminan keselamatan yang boleh diberikan selepas mendapatkan suntikan vaksin ini, doktor? Jadi kita berpengalaman memberi vaksin ini dah puluhan tahun sejak lepas merdeka lagi ya. Jadi Kementerian Kesihatan kita ada mekanisme bagaimana kita dapat pastikan keberkesanan, keselamatan rakyat kita yang menerima vaksin. Mereka akan dipantau dengan teliti oleh petugas kesihatan kita dan even after receiving the vaccine kita akan melakukan pemantauan beberapa tahun. Terutamanya vaksin-vaksin yang baru ini kita pantau pengalaman daripada orang-orang di negara lain dulu. Sekarang ni United Kingdom, lepas tu mungkin Amerika ataupun di Europe. Jadi kita ada beberapa bulan lagi untuk kita perhatikan kesan-kesan samping kalau ada, jangka sederhana atau jangka panjang. Dan kita akan menggunakan pengetahuan yang kita dapat pelajari daripada mereka untuk memberi pelaksanaan untuk membantu kita untuk melaksanakannya untuk rakyat kita pula. Baik, terima kasih doktor. Sedikit sebanyak kita dapat menambah pemahaman kita berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu strategi untuk solusi kes COVID-19 di Malaysia ini, di dunia ini. Terima kasih Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita masih lagi akan berbicara tentang vaksin COVID-19 ini. Selepas ini tentang halal haram COVID-19. Vaksin COVID-19. Segalanya seketika nanti bersama dengan Eli Iskandar. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa merupakan medium untuk membincangkan isu dan persoalan yang berbangkit mengenai hukum syarak. Dalam hal berkaitan vaksin COVID-19, pelbagai sudut perlu dinilai bagi menjamin keberkesanan dan keselamatan penggunaannya dan paling utama, status halal dan haram. Persoalan itu dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas yang bersidang pada 3 Disember lalu. Pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kesihatan dan para mufti terlibat dalam muzakarah bagi memperhalusi dan menyemak kandungan vaksin. Hasil muzakarah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja untuk mendapat perkenan. Keputusan berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di Malaysia dijangka akan diketahui dalam waktu terdekat. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini dan ini antara perkara yang menjadi tumpuan kita dengan pemerolehan vaksin untuk COVID-19 ini. Ini antara perkara yang menjadi bualan masyarakat khususnya yang beragama Islam. Dan terkini dimaklumkan berkaitan dengan muzakarah khas ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan 1 jam yang lalu di portal Facebook yang menyebut kerajaan masih menunggu perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di negara ini.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Khas mengenai fatwa vaksin COVID-19 itu telah dipersembahkan kepada penyimpan Mahkamah Besar Raja selepas mesyuarat muzakarah berkenaan minggu lepas. Jadi kita nantikan perkembangan yang terkini dan apabila tak kala negara lain telah pun melaksanakan vaksinasi ini, kita masih lagi menantikan perkenaan daripada Baginda Yang Pertuan Agong dan juga Majlis Raja. Baik, untuk sambil-sambil kita menantikan itu, pastinya kita nak memahami lebih lanjut bagaimana hal ataupun isu ini dapat diperhalusi dan diperjelaskan, terutamanya berkaitan dengan halal dan haram. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Muhammad Subri, Pengarah Besar International Fatwa and Halal Center, IFAH, Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Ini suatu yang perkembangan yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di Malaysia, khususnya apabila mendapat perkhabaran vaksin akan sampai di Malaysia. Status halal haramnya bagaimana. Sebelum itu, sebagai mukadimah, barangkali doktor boleh kongsikan tentang International Fatwa and Halal Center ini. Apa fungsinya di USIM ini? Baik. Untuk makluman, bismillahirrahmanirrahim. International Fatwa and Halal Center ini adalah COE, Center of Excellence ataupun Pusat Kecemerlangan Pendidikan, di mana kita banyak membuat pendidikan-pendidikan kefatwaan dan hakam fiqh, di mana hasil daripada kajian ini kita bentang kepada Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan dan juga Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri. Di samping itu kita juga membuat perundingan untuk agensi kerajaan, swasta dan individu. Okey, dalam kata lain, untuk muzakarah khas berkaitan dengan vaksin COVID ini, ada sebarang yang dilakukan pembabitan? Kita tidak terlibat secara langsung, tetapi saya sendiri adalah panel tetap kepada Seminar Pendidikan Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga JAKIM yang membicarakan tentang isu-isu vaksin, dan kita buat roadshow ke seluruh negara. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang vaksin ini, sebelum ni kita pernah dengar gerakan anti-vaksin dan sebagainya. Secara umumnya, vaksin dalam Islam ni apa yang sepatutnya kita tahu? Okey. Saya bercakap dari sudut ataupun aspek fiqh ataupun syariah. Bila kita bercakap tentang vaksin ini, sidang penonton sekalian, kita bercakap tentang langkah pencegahan. Ini adalah salah satu langkah pencegahan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjaga kesihatan rakyat. Okey, jadi bila kita bercakap pasal langkah pencegahan, orang bertanya, adakah terdapat di sana dalil-dalil ataupun sokongan, sandaran? Kita jawab, ya. Diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis, sebagai contoh yang kita maklum, hadis ta'un. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, yang bermaksud apabila kamu mendengar ta'un berlaku di satu tempat, jangan pandai-pandai tanpa pengetahuan, tanpa kepakaran masuk ke tempat tersebut. Dan kalau kamu berada di tempat itu, jangan keluar kalau tidak dinasihat oleh pakar kesihatan. Jadi kalau kita aplikasikan dalam COVID-19 ini, kalau kawasan PKB contohnya ataupun PKPD, maka kita ni sebagai umat Islam perlu mendengar nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan supaya kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Baik, itu perspektif Islam tentang langkah pencegahan. Dan bila bercakap tentang satu elemen yang boleh diguna pakai sebagai langkah pencegahan ini, maknanya dimasukkan ke dalam badan. Jadi umat Islam di Malaysia ni sangat kritikal terhadap perkara-perkara ini. Jadi sejauh mana dilihat keterdesakan ataupun darurat yang membolehkan perkara-perkara seperti ini dilaksanakan? Baik. Saya nak bawa dalam dua dimensi. Yang pertama, maksud darurat. Okey. Kalau kita faham secara biasa, darurat itu apa? Kematian. Okey. Kalau kematian, sebenarnya pemahaman kita tu masih belum lengkap. Sebab definisi darurat mengikut fiqh Islam, dia ada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, membawa kepada kematian. Yang kedua, tak mati. Tetapi membawa kepada satu keadaan yang akan kita kata yang amat teruk. Mudarat, yang teruk. Tapi tak mati lagi. Okey. Saya bagi contoh lagi. Katakan Eli masuk hutan. Ini contoh yang paling klasik dalam kitab-kitab qawaid fiqh. Kalau Eli masuk hutan, tiba-tiba kehabisan makanan. Okey. Yang ada hanya babi saja. Okey. Boleh makan tak?
Ni dah terdesak ni, nak mati. Dah mati belum? Belum lagi. Tetapi dalam keadaan itu pun fiqh Islam membenarkan ataupun mengharuskan untuk Ellie makan babi tadi. Okey. Kita bercakap pasal kematian 415 individu akibat COVID-19. Dah mati belum? Ya. Jadi kalaulah dalam keadaan Ellie yang seorang tadi pun fiqh Islam membenarkan untuk kita mengambil perkara-perkara yang diharamkan. Allah yang sama juga yang mengharamkan babi dan Allah yang sama juga dalam Al-Quran mengharuskan dalam keadaan darurat untuk kita mengambil ataupun memakan perkara-perkara yang diharamkan. Okey. Jadi dalam konteks COVID-19 ni sidang penonton, kita kena faham bahawa peletakan status darurat itu ditentukan oleh siapa. Okey. Jadi kalau dalam konteks ini kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada Jawatan Kuasa Muzakarah, termasuklah Jawatan Kuasa Fatwa di setiap negeri yang melihat isu ini dari pelbagai aspek. Okey. Itu yang dimensi pertama. Dimensi kedua, adakah status darurat ini membolehkan kita mengambil vaksin-vaksin yang katanya diambil daripada sumber posain ataupun babi? Okey, untuk makluman seperti mana yang telah diwar-warkan oleh pihak kerajaan bahawa vaksin Pfizer ini dibuat daripada sintetik. Dia tidak melibatkan daripada sumber haiwan langsung, apatah lagi daripada sumber posain ataupun babi. Jadi bagi saya, kegusaran umat Islam di Malaysia khususnya sebenarnya tidak ada asas, kan? Sebab bukan sahaja vaksin Pfizer, vaksin COVID-19 ini, tetapi sejarah di Malaysia, mana-mana vaksin yang nak diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan kepada rakyat akan melalui Jawatan Kuasa Muzakarah dan setakat ini Jawatan Kuasa Muzakarah telah memutuskan beberapa keputusan berkenaan dengan vaksin-vaksin lain, bukan COVID-19, iaitu selagi mana kandungan dalam vaksin itu tidak mengandungi daripada sumber haram, maka ia diharuskan. Setakat ini, setakat kajian saya, hanya satu ataupun dua vaksin sahaja yang diharamkan oleh Jawatan Kuasa Muzakarah disebabkan ada unsur posain. Yang perjanjian dibuat itu tidak membabitkan vaksin yang mengandungi unsur haiwan lah. Jadi itu kelegaan untuk kita setakat ini. Walaupun kita masih lagi menantikan perkenaan yang di-Pertuan Agong, kita kena faham situasi seperti ini. Okey, dan terdapat juga kelompok, ini cerita lama yang barangkali mungkin bangkit disebabkan isu vaksin ini kan, yang menentang vaksin ini. Jadi menurut Islam bagaimana? Baik. Kita bercakap vaksin sebagai langkah pencegahan. Okey. Jadi kita kena lihat dari sudut yang makro, yang besar, demi kemaslahatan umum. Okey, dalam kaedah fiqh memang kita dah ada beberapa prinsip di mana kalau ada pertembungan antara kepentingan sekelompok kecil dan juga kepentingan sekelompok yang besar, kan? Jadi kita kena dahulukan yang kelompok besar ini untuk kemaslahatan umum walaupun kelompok kecil menentang. Okey, samalah dalam kes vaksin ini. Kita berhadapan setiap hari dalam media sosial dan sebagainya, kita kata penentangan, ketidaksetujuan, kegusaran, kebimbangan. Jadi saya katakan begini, kita selama ini kita risau benda tu daripada sumber yang diharamkan, kan? Agenda ataupun konspirasi barat, Yahudi dan sebagainya, kan? Kalaulah kita di Malaysia ini, saya sempat bersembang dengan Dr. Hisham panel sebelum tadi, beliau menyatakan bahawa kita di Malaysia sebenarnya dah ada penyelidik-penyelidik yang boleh membangunkan vaksin versi kita sendiri. Tetapi apa masalahnya? Masalahnya ialah bajet dan kewangan. Jadi saya ambil kesempatan di sini untuk menyeru kepada sidang penonton sekalian, kalau kita boleh laksanakan wakaf vaksin, kan? Iaitu kita membantu kerajaan. Sebab orang kata ini tugas kerajaanlah yang tanggung, kan. Tetapi kita nak mengajak ke semua supaya selama ini kita ada istilahnya pumpang-pumpang, tetapi mari kita bergerak ke arah mewakafkan harta kita untuk pembangunan vaksin yang kita katakan halal, yang bukan konspirasi, yang bukan teori barat. Ini satu poin yang menarik. Sebab sebelum ni kita hanya bising saja, pertikaikan saja, dan kita ada kapasiti dan kita boleh bangunkan kapasiti untuk membuat kajian, kan. Kalau misalnya kata itu tidak halal dan sebagainya,
kita usaha untuk mencari yang halal. Satu poin yang sangat menarik. Okey, Ustaz, kita bercakap tentang kegusaran sebenarnya bukan hanya di Malaysia tapi di negara jiran Indonesia dan juga di tempat lainnya adanya umat Islam. Kenapa perlunya Malaysia ni membuat keputusan tersendiri menerusi muzakharah seperti muzakharah khas apabila negara-negara yang adanya penduduk Islam lain telah pun menerima vaksinasi ini? Okey, baik, ini soalan yang menarik, Ali. Kita perlu faham bidang kuasa. Bidang kuasa hal ehwal Islam di Malaysia agak unik disebabkan kita ada 14 negeri, kita ada enactment pentadbiran agama Islam yang berkaitan dengan isu-isu kefatwaan ini dan juga kita ada jawatan kuasa muzakarah di peringkat kebangsaan. Ini yang unik sebab kuasa hal ehwal Islam dijamin dalam perlembagaan persekutuan dan dalam perlembagaan persekutuan juga menyatakan bahawa kuasa bidang Islam itu adalah kuasa negeri. Okay, jadi sebab itulah dalam apa-apa isu Islam kita nak selesaikan di Malaysia, kita tidak boleh hanya merujuk kepada pandangan pakar luar semata-mata, kan? Tetapi kita juga kena meraihkan undang-undang dan juga enactment yang berkaitan di sini. Sebab itu, contoh, kalau kita nak bercakap pasal vaksin COVID-19 ini, di negara luar membenarkan ataupun di luar negara tidak membenarkan, tapi kita kena faham bidang kuasa. Kan? Kita di Malaysia ada aktanya, ada undang-undangnya, sebab itulah kita kena meraihkan kita kata mufti ataupun fuqaha kita di Malaysia. Ya, kerana apa undang-undang yang digubal itu adalah bersesuaian dengan uruf kita, dengan tempat kita. Okey, akhir saya tertarik bila doktor sebutkan tentang wakaf untuk membangunkan kajian dan sebagainya. Sejauh mana ialah sebab Center of Excellence seperti USIM sendiri ada International Fatwa dan Halal Center yang rakyat dengar lebih menjurus kepada membangunkan apa wakaf untuk membina madrasah, pusat tahfiz dan sebagainya. Sejauh mana Malaysia bergerak ke arah pembangunan perkara-perkara yang lebih penting tetapi tidak melihat sebagai institusi pendidikan semata-mata? Ya, yang saya sebut tadi pasal wakaf vaksin itu satu cadangan. Ya. Apa sahaja pendanaan untuk projek pembangunan vaksin versi kita, kan itu patut kita sokonglah. Kan sama ada kita jalankan dalam bentuk wakaf ataupun zakat. Dan apa-apa hibah sumbangan dan sebagainya. Yang penting ialah kepakaran kita di Malaysia insya-Allah ada. Macam saya dan rakan-rakan kami dalam bidang syariah. Insya-Allah kita boleh membantu untuk menasihati dari segi kepatuhan syariah dalam pembangunan vaksin di Malaysia. Kita ada pakar-pakar dan saintis Muslim yang kita boleh bekerjasama. Yang penting tadi kita katalah jangan hanya bising di luar tetapi beri sokongan, beri sumbangan. Ya, dan sampai masa kita beranjak daripada pengguna kepada pembangun juga ya. Ya, Doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Kita harapkan ada perkhabaran yang menggembirakan selepas ini berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini insya-Allah dan dapat kita jalani kehidupan kembali seperti biasa selepas ini insya-Allah. Profesor Badar Dr. Irwan Muhammad Subri, Pengarah Besar International Fatwa and Halal Center IFAH Universiti Sains Islam Malaysia. Insya-Allah kita jemput lagi insya-Allah. Insya-Allah. Doktor, terima kasih banyak bersama kami. Emisha berehat seketika. Selepas ini kita nak bersama seorang artis yang abangnya seorang artis, Zali Rusli, selepas ini di Malaysia hari ini. Dari relung hatimu di saat aku bersedih, kau terus mencari, mendaki, hulurkan cinta pewangi dalam hidupku, menyemburkan tangisan di dalam senyuman.
yang hadir, ikhlas dari relung hatimu. Saat aku bersedih, kau terus mencari, mendaki, hulurkan cinta. Pewangi dalam hidupku, menyemburkan tangisan di dalam senyuman. Pewangi dalam hidupku, menyemburkan tangisan di dalam senyuman. Pewangi dalam hidupku, ku titipkan harapan, jangan kau tinggalkan diriku. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Zali Rusli. Selamat datang di Malaysia hari ini. 15 tahun ya, awak? Saya 15 tahun. 15 tahun, mudanya sekolah lagi. Yang ni? Di Abang Yan. Abang Yan. Okey. Dekat Aris Ariwatan ni. Nampak sama kan? Dia sebab nak memperkenalkan Zali Rusli merupakan adik Hakim Rusli ni, muka dia macam lain sikit kan? Betul. Tapi bila cara nyanyi tu nampak. Cara nyanyi nampak. ya. Muka macam kita tak dapat nampak lagi. Dia tak, yalah. maknanya dia tidak membayangi betul-betul lah fizikal abangnya. Ya. Jadi bagaimana Pewangi ni? Pewangi ni dia tajuk dia Pewangi. Dia kisah dia crush kat seseorang. So dia bayangkan je perempuan tu. Tu je. Oh, itu je. Simple kan lagu dia? Lepas tu bayangkan, okey. Lagu ni abang yang tulis ya? Abang. Okey. Rasa tekan tak nyanyi lagu abang sendiri? Tak ada. Tak ada, dia tak cakap nyanyi betul Tak ada. Saya biasa buat, saya happy. Memang Zali dengan, saya dah confused dah. Zali dengan Hakim dah bermula bernyanyi di rumah bersama-sama. Maknanya memang anda berdua dah dalam bidang nyanyian yang secara unofficial di rumah ni dah lama lah. Tapi abang saya mula dulu. Awak ni kira protege Hakim lah di rumah. Ke sebab sekolah lagi jadi kena bagi abang dululah. Ya, macam itulah ya. Ke sebab tengok abang menyanyi macam bestnya nak juga menyanyi. Ada juga rasa tu. Saya nak cuba. Okey. Dan untuk makluman anda, saya tak tahu Zali tahu ke tak, lagu Pewangi ni popular di Indonesia ya? Tak tahu ya? Ya. Itulah dia. Serius Setakat 6 Disember katanya nombor 2 gitar chord ni popular di Indonesia di carta Spotify. Nanti tengok ya. Saya pun terkejut sebab Zali Rusli ni Malaysia punya ni lagunya Pewangi ya. Inilah lagunya, tak ada Zali Rusli di Indonesia kan. Apa pun tahniah lah. Tak tahu Tak tahu Kita tak tahu langsung macam mana boleh tembus ke pasaran Indonesia. Kita terkejut. Mungkin gitar chordnya menarik perhatian kan. Kalau tak macam boleh Google sekarang. Saya harap saya tak salah lah, tapi itulah lagunya. Tapi boleh tengok dekat TikTok juga. Okey, jadi bagaimana sokongan... Kenapa Marsila? Okey. Tak, macam innocent betul, dia tak tahu kan. Okey. Jadi bagaimana sokongan keluarga? Mak ayah okey tak? Mak ayah saya beri dorongan yang bagus lah. Dia yang bawa saya dari kecil. Saya pernah, kalau kena perkahwinan ke, saya akan nyanyi macam itulah. Memang akan menyanyi lah. Ditolak ke atau bagi tahu mak nak nyanyi? Mak saya push. Mak tolak. Saya macam terbayang awak di rumah nyanyikan lagu abang sendiri tak? Ada tak? Ada. Ya. Apa marah tak? Tak ada lah. Nyanyi depan abang lah. Tak, kadang lalu bilik lah nyanyi. Lalu bilik nyanyi. Itu apa? Nak usik dia ke apa? Saja. Kalau menyanyi macam dia, adakah akan ikut style dia ataupun lain sikit? Sebab kalau kita dengar lagu Pewangi ni memang lain habis lah kan? Macam abang saya dia heavy ballad. Kesan saya ni macam pop sikit rasanya. Ya. Memang Zali tak mau lagu-lagu yang jiwa kacau, lagu sedih-sedih tu tak mau? Maybe ada next single saya. Okay. Abang saya dengan Sharon Pau. Wow. Tapi ni bukan heavy ballad lah.
Pelan-pelan masuk ballot ya. Ini soalan-soalan klise lah, Zali. Mesti akan ada orang tanya. Sebelum awak masuk industri, wartawan tanya nanti. Saya nak tanya dulu. Awak pun wartawan juga. Kan? Macam mana anda melihat kepada, yelah, mungkin bakat abang tu dah sangat selesa di industri. Jadi mungkin anda punya penampilan di industri ni menjadikan satu kabel besar sikitlah. Kan? Guna kabel abang ni masuk ni. Sebab tu abang ni pun buat lagu. Apa komen anda? Komen saya terima je apa-apa orang nak cakap. Supaya itu boleh membakar semangat saya. Untuk lebih jaya. Maknanya tak kisahlah kalau orang panggil ni adik Hakim Rusli. Ya, tak ada masalah. Ya. Okey, baik, kita ada pemanggil. Ya. Wow, peminat Zali. Yang nak bercakap dengan Zali. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuan Said. Saya Salim Batu Dikir. Kenal lah suara dia? Kenal. Silakan. Sehat? Sihat, alhamdulillah. Lagu dari rancak. Terima kasih. Dan suara pun sedap. Terima kasih. Berapa lama awak dah mencipta lagu ni? Patutnya lagu ni keluar awal. Tapi sebab PKP ni, dia extend. Oh, maknanya sebelum PKP lagu dah siap? Oh, ya ke? Okey, baik. Gambar recording ke? Apa? Gambar recording rakaman dah buat? Dah belakang dah ada muzik video dah. Belakang dah ada dah muzik videonya. Ya. Dekat YouTube FMC Music. Boleh juga tengok. Tengok. Boleh. Said Salim. Hari kita tersasul semua. Saya minat suara Zali ni. Saya minat betul lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Majulah dalam kejadian Zali. InsyaAllah maju. Terima kasih, bang. Amin. Jangan lupa follow Zali di Instagram. Yes, Zali Rusli _. Oh, ada underscore ujung tu? Okey. Zali Rusli _. Kan ada banyak akaun ni? Tak ada. Satu je. Akaun saya kena hack. Waktu first song tu keluar. Terus kena hack. Okey, sekarang dah ada berapa followers ni? Tengok sikit berapa. Okey. Baru lagi sebab akaun dulu kena hack. Tak apa. Ya, tak apa. Lepas Amy Shine ni, ramai lagi. Amin. Selalu buat cover juga? Ada selalu juga. Maknanya pemilihan lagu-lagu cover tu masih lagi bergenrekan diri sendiri lah, pop, ballad. Saya buat tu macam lagu Indonesia. Ballad lah. Okey. Patutlah orang Indonesia suka lagu pewangi ni. Ada feel di situ kan. Ya. Dan macam mana kalau dekat sekolah kan, ada tak orang macam baru mula menyanyi, ada tak orang macam adik Hakim Rusli lah? Ada je. Ada tiba saya lalu dia nyanyi abang lagu abang saya macam pelik-pelik. Patut pandang dia macam ni. Saya pun ada lagu sendiri lah. Nak cakap saya ada lagu sendiri lah. Ataupun awak kena nyanyi lagu pewangi je lepas masuk sekolah ni kan. Ya. Jadi sekarang ni dah tak boleh pergi sekolah kan. Jadi apa aktiviti? Aktiviti saya ada buat kelas online lah. Cikgu hantar kerja sekolah melalui WhatsApp. Okay. Selalu buat apa? Sebab tak pergi sekolah, lepas habis kelas online tu buat apa kat rumah? Berlatih menyanyi, kadang main takraw, depan tu ada court kan. Main takraw? Ada sepupu rasa. Okey, bagusnya. Dah lama tak dengar orang main takraw. Itulah dia. Okey. Awak posisi apa? Tekong? Mana boleh. Semua boleh. Bagus ni. Lebih baik semua boleh. Kan daripada feeder je kan bosan kan. Tak ada buat apa. Okey, jadi menjalani kelas online, kemudian berlatih menyanyi, ada sebarang hobi lain, berbasikal ke, main game ke? Game lah. Ya. Yang baru tu dah beli dah? Dah. Okey. Aduh, seronok jadi adik Hakim Rusli. Abang beli dah yang baru tu. Kenapa? Seronok tak? Ya Allah, saya dah lupa dah saya nak tanya. Nak saya ambil telefon tu. Ada catatan apa? Selalu tak buat cover lagu dengan abang? Duet? Kan selalu tak cover post lagu lah, kan? tapi selalu nyanyi sama. Ya. Dia tak post. Kenapa tak post? Tak tahulah. Kan Hakim Rusli tu? Nanti akan ada nanti. InsyaAllah ada nantilah ya. Okey. Bagus. Ni sejauh mana awak rasa awak akan jadi penyanyi? Akan jadi sepenuh masa ke ataupun ada cita-cita lain lepas sekolah nanti? InsyaAllah akan sepenuh masa lah. Ya. Ada perancangan tak? Ada dah dirisik-risik nak berlakon ke? Ada. Muka ada potensi ni. Kita dah syuting dah ke apa? Saya syuting dah cerita Bidadari Salju. Tapi saya bukan jadi lead actor. Yang orang belakang je. Macam mana perbezaan berlakon dengan menyanyi? Berlakon lagi banyak kamera lah. Lepas tu lighting dia lagi kuat. Comel lah jawapan dia. Lagi banyak kamera. Mana lebih tertekan, menyanyi ke berlakon?
Mana berlakon kot. Jiwa tu ke arah? Jiwa nyanyi lah. Okey. Saya berlakon ni latih kan. Susah tak nak hafal skrip? Susah juga. Tak ada susah mana. Boleh lah. Banyak kalau berlakon tu susah, buat music video ni pun rasa terseksa ke apa? Ataupun enjoy? Enjoy je sebab orang production ni baik-baik. Friendly. Awak punya jawapan tu sangat jujur. Betul. Saya sangat suka dengan jawapan dia. Ya, Sebab apa yang dia fikir, apa yang berlaku, sub terus. Ya, dia bukan jawapan marketing kan ni. Dia jujur. Itu yang kita nak ini, ni. Ini akan kekal kan? Betul, Bila dia dah masuk industri. Betul tak? Kesian tak? Kita sembang-sembang sikit juga. Tanya sikit kan? Okey ya? Okey. Dah selalu dengan Zali? Okey, dah biasalah kiranya. Okey, baik. Kita harapkan yang terbaik tadi. Sebab abangnya baru memegang anugerah bintang popular kan. Itu adalah satu anugerah yang cukup besar. InsyaAllah Zali yang positifnya akan menyusulilah dari segi kejayaan dan sebagainya. Okey, yang terbaik untuk Zali Rusli. Jangan lupa untuk follow Zali Rusli _ Okey, dan ni sebelum kita melabuhkan tirai ini, saya ada sikit perkongsian. Ini mengenai muzik-muzik separuh akhir ketiga di mana 21 buah lagu telah pun membuktikan kehebatan dan kini tiba 9 buah lagu terakhir yang akan memberi saingan. Dan lagu manakah yang bakal menempah tempat di anugerah juara lagu ke-35? Saksikan debaran dan penentuannya di muzik-muzik separuh akhir ketiga pada Selasa 15 Disember 2020 jam 9 malam secara langsung, pastinya di TV3. Ini yang ditunda kan? Akhirnya kita dah tahu bila hari Selasa nanti, sama-sama kita sokong separuh akhir muzik-muzik. Nanti lagu apa lagu mana yang akan ke pentas AJL nanti. Betul. Okey, ada lagi satu persembahan daripada Zali? Ke tak ada dah? Tak ada. Kejut dia lagi. Tak ada dah. Terima kasih Zali. Kita jumpa esok di MHI. Seperti biasa waktu yang sama. Assalamualaikum. Selalu.